إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آمين الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. Sawal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qadasallahu sirrah. Iza aradta an ta'rifa qadraka indahu fanzur fi ma za yuqimuka walizakli anna al-a'malu alamatun wal ahwalu karamatun wal karamatu dalil wal ulumu wasail. Artinya maka jikalau engkau kehendaki, dan sememang sepatutnya kita menghendaki mengetahui kedudukan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahawa orang yang tidak cek kedudukan dia dengan Tuhan, orang inilah yang biasanya ditipu oleh nafsu dan syaitan dalam kehidupan dia. Ya, dia tak cek kedudukan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengetahui dan mengesan, memantau dan mengamat-amati kedudukan kita dengan Allah adalah satu kewajiban yang besar. Sama ada kita dekat atau jauh, duduk dalam keadaan gelap ataupun terang, ya, berdamping ataupun berjauhan, berhubung ataupun terpisah, kalbi kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu wajib dikesan. Kalau tidak dikesan, memang kita tenggelam hanyut dalam kelalaian. Bila diterperanjat, bila malakul maut sampai terperanjat. Baik, jadi sekarang dia kata, jika engkau hendak akan mengetahui kadarmu pada Allah Subhanahu wa taala, macam mana nak tahu? Maka tilik olehmu pada barang yang mana didirikan engkau di dalamnya. Ya, sekarang tuan letak ke kita dalam taat ke dalam maksiat? Tu. Mana kau dalam taat, bagaimana kita tahulah kadar kedudukan kita dengan Tuhan. Kalau duduk dalam maksiat, kita tahulah. Sebab tu benda sentiasa kena dipantau. Sebab Rasulullah menyatakan, manistawa yaumahu fahuwa maghbunun. Barang siapa yang sama je 2 hari dia, iman dia, amal dia, ilmu dia semalam dengan hari ini sama je, tak turun tak naik, kata 50% atau 60%, tak ada naik, turun tidak, naik tu tidak, maka orang tu tertipu, kata baginda Islam. Apatah lagi kalau turun, cek-cek makin menurun, atau lagi kena tipu dengan syaitan dan nafsu, ya. Dan jika engkau hendak akan mengetahui kadarmu pada Allah Ta'ala, maka sila tilik, dia kata, tilik olehmu pada mana Tuhan letakkan kita. Tuhan letakkan hati kita rindu dengan dia ke, ataupun tak ingat dengan dia. Rindu dengan dia ke, asyik dengan dunia, ya. Situ tempat beza dia. Kalau asyik dengan dia, Masya Allah, syukur banyak. Kalau lupa dengan dia, nak zikir dia pun malas, payah, lembab, terhege-hege, kan? Atau tanda dia tu jauh dengan Tuhan lagi. Jauh dengan Tuhan. Gelap dia panggil. Allah. Maka jikalau didirikan engkau dalam menuntut dunia, ya, pagi petang siang malam kepala dia tak ada fikir lain, dunia gitu. Ya, pangkat, jawatan berebut siang malam, macam-macam ni.
Allah abang. Kalau ahli-ahli politik ni lagi banyak terokup tuan. Ahli-ahli politik ni lagi banyak sesat dia kalau dia tidak pandu betul dengan Quran dan Sunnah. Ya. Dia kira nak gebut kuasa, lepas tu dia jahanam kan. Dia tak jalankan amanah. Dia pun nak jaga tak lepas. Lepas tu bergebut nak jaga orang. Dia dapat jaga pula tu macam-macam dia buat, penipuan lah. Dia belut lah macam-macam. Ya. Sebab tu kalau dia tak sandarkan betul-betul dengan Islam, memang jahanam tempat ni. Ya, bawa politik bukan Islam, jahanam dah tuan-tuan. Dia kena bawa politik Islam, hidup cara Islam, keluarga cara Islam, masyarakat cara Islam, semua kena Islam. Lari daripada Islam yang jahanam. Maka jikalau didirikan engkau menuntut dunia, ya, tuntut dia apa? Ya, iradatul qalbi, kehendak hati dia. Dalam hati dia ada semangat, seronok nak membesarkan dunia, seronok dapat dunia, bahagia dengan dunia, berbangga dengan dunia, rasa puas hati dapat nikmat dunia. Habis. Ya, kita nak puas hati berlazat dengan Allah, bukan dengan dunia kan. Ya, dan kasih daripada segala syahwatnya. Apa kena nafsu dapat, seronok kan. Rasa dia sempurna mencari, padahal dia jauh babas kan. Dan lazatnya lazat dunia. Sebab kalau dia dapat lazat dunia, dia menapak dalam kalbi bagaimana rumah iblis dah ada dalam kalbi. Iblis akan ziarah. Ya, waktu jangan berani-berani kita nak mengambil lazat, rasa sedap dengan dunia. Ada dunia tak apa dah, rasa seronok tu jangan. Mahabbah kasih jangan. Bahaya, kena je habis. Tak habis makan tuan. Kasih rindu hendaklah dengan Tuhan, bukan dengan makhluk dia. Maka sungguhnya dihinakan dia. Manakala orang tu pemikiran dia dunia, ya, cita-cita dia dunia, kepala dia dunia, ya, kuat pula dengan ikut dunia syahwat dia, maka orang tu sebenarnya sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak perasan. Dia perasan dia hebat, apa dia nak dia dapat. Gua dah kena hina dengan Tuhan. Dah kena hina. Dan dijauhkan engkau daripada pintunya. Ya, dia muba'ad an babillah, dia telah dijauhkan dari pintu Allah. Ada pintu makrifat, dia tak nampak gelap. Ya, sebab kepala otak dia akan ukur dengan dunia je. Ya, orang ada dunia dekat selain. Kita kalau berdepan dengan orang kaya jutawan dan dengan orang fakir miskin, macam mana rasa kita? Kita tengok kita, tak tengok orang. Orang kaya datang, jutawan datang kan. Rapat dengan kita, support pula kita. Pernah apa share? Aku bagi kau, nak apa ribu? 200,000, 300 aku bagi free je. Kita punya kembang terkelip-kelip mati. Macam kata bodoh. Datang fakir miskin, kita ada share, nak pinjam duit sikit, share, boleh share. Kita pun lari je ni, nak sikit pinjam duit, mahu aku itu kan. Kalau itulah kita sama ada beza, jawab dia, kau tidak dapat terbuka pintu dengan Tuhan. Sebab kalbi kau masih dengan Tuhan. Ya, kalbi kau masih seronok dengan buayan dunia. Tengok. Dan jauh engkau dari pintunya. Lepas kita kena sampai sama, dan hatta yastawiya indahu al-ghina wal faqr. Sampai sama je dia, fakir dengan miskin bagi dia serupa. Ya, tak ada hal lagi dan dia kaya atau miskin, tak apa, orang kaya miskin bagi dia sama je. Orang di jawatan, kita ada jawatan sama, dia panggil semua makhluk Tuhan yang sedang menumpang rahmat Tuhan, yang sedang menanti ajal untuk balik menghadap Tuhan. Habis tu dia pandang semua sama ya. Kalau kita pandang lain je, kaya lain, tu mana pandangan dia, pandangan nafsu. Bila pandangan nafsu maka gelap, ya, gelap, dan kalbi dia akan jauh dengan Allah Ta'ala, ya. Maka dia nak cari jalan Tuhan, tergaba-gaba, terhegi-hegi. Dan kerana bahawa sembarang siapa menuntut dunia dan nikmatnya, matlamat hidup dia dapat dunia, seronok, bahagia dia dapat dunia dan maka jadilah ia tiada harga baginya. Orang ni tidak ada nilai di sisi Tuhan. Di sisi Tuhan bukan sisi makhluk. Makhluk ni banyak ukuran salah. Di sisi Allah Ta'ala dia tak ada nilai, ya. Kerana apa? Kasih lain dari Allah. Mana seorang tu nak dia bernilai di sisi Allah, bukan di sisi makhluk, mesti dia ada letakkan kasih dia hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan diletakkan kasih pada makhluk, pada dunia, bila orang tu tak ada nilai, ya. Dan barang siapa kasih akan suatu, maka jadilah ia akan hambanya. Man ahabba syai'an fa huwa abdullah. Siapa kasih akan suatu, dia akan jadi hamba bagi satu tu.
Dia kasih duit, dia menjelanak cik duit. Dia kasih pangkat, sanggup tipu, sanggup rasuah untuk dia pangkat. Dia dah hamba. Ya. Dan siapa kasih pada Ta'ala, dia akan jadi hamba tuan. Maksudnya apa? Sahnya kehambaan seseorang dengan Ta'ala, mesti dia ada kasih. Itu maksudnya. Dia kalau nak tahu hamba dia dengan Tuhan sah, tidak, mesti ada kasih, mahabbah, rindu dengan Tuhan, baru abdi dia sah. Kalau dia kata saya hamba Tuhan, tapi dengan Tuhan tak diingat, dikir pun malah tu kan hamba lagi, jauh lagi. Itu dakwaan palsu. Dakwaan palsu. Sebab tu jangan jadi lebay palsu. Jangan jadi lebay palsu. Dan tak laku di akhirat buat. Tok Guru ni Abdul Aziz buat satu misal. Kita pergi supermarket, beli barang 2-3 troli tolak. Pergi dekat cashier, kira 2,500 dia pun keluar duit. Cashier kata, minta maaf tuan, duit ni palsu. Macam tersentak kita tak? Tersentak tak kita? Tersentak tu, alamak duit palsu. Betul penganjat, kita perasan lepas rupa dia palsu. Begitulah kita. Bila beramal nampak cantik hebat, dalam dunia, dalam kalbi dia tak ada mahabbatullah, tak ada gerun dengan Tuhan, dia palsu. Biasa akhirat tak ada benda, kosong tinggal. Sebab bila tak ada rindu dengan Tuhan, dia akan pusing buat lain di badan. Riya akan masuk, ujub, sum'ah, takabur, macam-macam. Berlakon-lakon macam-macam. Dia akan jadi lebay palsu. Kalau palsu tak apa, boleh bubuh tanaman. Ini palsu tak boleh pakai. Cara tak nak palsu je apa? Kena bubuh tu, kasih, lain Ta'ala buang. Betul-betul dia mahabbah lillah, betul dengan Ta'ala. Itu dia. Dia main dalam ni, nak ejaz ni payah ni. Luar boleh berlakon ni. Orang munafik kalau tengok serban dia berjela dan jubah dia melait. Abdullah bin Ubay bin Salul bayang belakang Nabi tu, bapak munafik. Buat luar boleh tiru. Boleh tiru kan payah. Nak buat jubah 2 minggu dah siap. Nak prepare dalam ni betul-betul siddiq dengan Tuhan. Kadang takut ajal sampai dia tak betul lagi. Takut ajal sampai dia tak betul dengan Tuhan lagi. Itu bahaya. Orang kita boleh akalkan tuan ni. Jadi kalau didirikan engkau di dalam menuntut segala halat, kalau engkau menuntut segala hal dan maqamat, itu sebab di annal a'mal zalikila annal a'mal alamatun wal ahwal bin karamah. Amal tu dipanggil alamat, tanda-tanda boleh tengok. Ahwal tu merupakan karamat dia. Maka dan juga muka syafah, maka jadilah engkau hamba sekalian itu dan kecil harga engkau mana di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beribadat bukan nakkan maqamat muka syafat, tetapi kita mengesan kedudukan dengan hal dan maqamat. Itu jaga beza tu. Mengesan kita kena tahu kedudukan dia kat mana, tapi tujuan bukan itu. Itu dia. Tujuan bukan itu. Bila di ibadat tuan buka mana tanda tu ada, tapi bukan itu sebagai matlamat. Disikit je lagi tu. Sebab kena faham. Kalau tak faham kan, tanda dijadikan matlamat, habis besar. Tanda-tanda amal tu diterima, dia dapat kelazatan, tuan buka macam-macam, kadang-kadang karamat kat dia. Maka jangan diseronok kat situ. Itu menandakan bahawasanya amalan dia tadi adalah diredai oleh Ta'ala. Tuan reda, sebab tu tuan bagi tanda dia. Kita jangan berhenti dekat tanda tu, terus perjalanan kita terus mencari mardatillah, mencari marifat yang sebenar dengan Tuhannya. Allah. Jadi kalau didirikan engkau akan hamba baginya, kalau Ta'ala dirikan kita hamba bagi dia, bagi Allah Ta'ala, padahal merdeka daripada barang yang lain daripadanya. Itu tanda dia. Tanda dia jadi hamba dengan Tuhan, batin dia duduk dalam makamil ubudah, atau dipanggil makamil hurriyah. Apa makna hurriyah? Merdeka. Qalbi dia diberikan warid oleh Ta'ala, arda alaikal warid liyukhrijuka min sidnil wujud ila fadha'is syuhud. Telah datangkan warid, mengeluarkan dia daripada penjara memandang kewujudan diri dia kepada padang luas syuhud dan musyahadah akan Allah Ta'ala. Itu tanda orang tu dapat keredaan Tuhan. Itu panggil merdeka. Merdeka mana pun kan. Kalau negara merdeka, dia tidak terikat. Dia membawa jalan dia sendiri. Itu negara merdeka. Tapi kalau dia terikat dengan negara lain dia kena tawan, itu bukan merdeka. Negara itu masih dalam tawanan. Begitulah kita. Bila merdeka kita dengan makhluk, Masya Allah, barulah hati kita boleh dapat terbuka berbagai-bagai
kurniaan futuhat ma'arif daripada Allah Ta'ala. Maka sesungguhnya amat besarlah anugerah Allah Ta'ala atasmu, atau anugerahkan atasmu tadi, dan besar qadarmu. Nak tahu kan qadar besar tak seorang tu? Tengok itu. Bila Tuhan buangkan dari kalbi dia pandangan dengan makhluk, dia tarik ke dia, itu mana kalbi dia cantik, kedudukan dia tinggi. Dan jadilah engkau dengan dia, jadilah engkau dengan dia, dengan Allah. Kun ma'allah, kun ma'allah. Nak engkau dengan dia, barulah tarallaha ma'ak, tarallaha, engkau melihat akan Allah bil basirah, bin nur. Ma'akah, mana serta, ai ma'iyah. Dia duduk fil maqamil ma'iyah. Dia duduk dalam maqam ma'iyah yang Tuhan sebut, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah Ta'ala ma'akum, serta kamu. Bukan serta duduk sebelah kita, duduk dalam dunia, bukan. Serta dia panggil, serta situ dia panggil serta maknawiyah. Bukan serta hissiyah. Kalau luar macam kita ni, serta dengan apa? Ilmunya, serta dengan ta'aluknya. Allah. Dan jadilah engkau dengan dia. Dia kata kun ma'allah. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah. Allah, bahaya. Barang siapa tiada ada ia dengan Allah. Bagaimana dia dengannya apa? Dengan diri dia lah. Billah la bi anfusikum, bukan dengan diri kamu. Tapi bila tak dengan Tuhan, dia dengan diri dia. Dia pandang diri dia, dia rasa dia hebat, dia rasa dia handal, dia rasa dia tinggi, dan dia rasa dia lebih daripada orang lain. Itu maka syaitan besar dah masuk kepala dia, wasabi tu. Maka jawab dia apa? Barang siapa tiada ada Allah, tiada ada ia dengan Allah, maka fana'lah ia dari tiap-tiap barang yang lain daripadanya. Barang siapa ada ia dengan Allah, maka fana'lah daripada tiap-tiap barang yang lain. Barang siapa ada ia, bukan tiada tu, tiada potong tu. Silap. Tidak tak jumpa masalah baca kan. Barang siapa tiada, itu apa? Ada. Tiada tu potong, salah. Bukan salah potong pengarang, salah pencetak. Sebab bawah tu bau tiada. Yang atas ni barang siapa ada ia dengan Allah Ta'ala. Dia dengan Allah Ta'ala, berjalan dia dengan Tuhan, duduk dia dengan Tuhan, makan dia dengan Tuhan, tidur dia dengan Tuhan. Macam mana? Apa maksud dia? Yang tu disebut dalam hadis sahih tu. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah fa iza ahbabtu kuntu sam'a allazi yasma'u bi. Itulah hadis sahih ni. Tapi kena faham makna dia. Sentiasalah hamba-Ku mendamping diri denganku sehingga aku kasih. Bila aku kasih, ini tanda kita dapat kasih sayang Tuhan. Kuntu sam'a, akulah pendengarnya yang dia mendengar dengan aku. Dia mendengar dengan aku, dia berjalan dengan aku, dia makan, dia minum, semua billah. Apa maksud billah? Dia sentiasa merasakan dia dalam ta'aluk iradat Allah. Dia merasakan dia dalam ta'aluk makna tasis iradat, taksirul qudrah, inkishafil ilmi, atau maksudnya. Dia sentiasa merasa dia dalam pandangan Allah. Dia sentiasa merasa dia dipandang oleh Allah, dilihat oleh Allah, diketahui oleh kedudukan zahir dan batin. Mana dia tak bercerai, sentiasa keperasanan dia dengan Allah. Itu maksud. Tu kalau sekiranya dia dengan Allah, tu maksud dengan Allah, bukan duduk sebelah kita, bukan. Tuhan bukan makhluk, dan Maha suci ta'ala Allah uluan kabirah. Maha suci Allah Ta'ala daripada serupa dengan makhluk, zatnya, sifatnya, af'al dia tak serupa. Dia tetap dasar dia laisa kamislihi syai'. Maka kalau dia makna sentiasa adalah ia dengan Allah billah, maka jawab dia apa? Fana'lah ia tu. Bila dia mula sama, sebab dia suruh kita kalbi ni nak jadi dapat makam ni, jangan putus zikrul qalbi. Allah tembak ayunan jalan sampai ditamakun. Maka fana'lah ia dari tiap-tiap barang yang lain daripadanya ta'ala. Lenyap. Baru dia kata apa? Ma fi qalbi ghairullah. Baru dia duduk betul. Kalau tidak mulut dia kata ma fi qalbi, dalam dia qalbi dia dengan makhluk lagi, itu bohong. Itu dia menyanyi tadi. Hingga ilmunya dan syuhudnya pun dipandang semua minallah. Habis lenyap. Satu. Lawan dia pula bawah ni. Yang ni baru lawan ni. Dan barang siapa tiada ia dengan Allah. Ni. Yang tadi ada ia dengan Allah, maka dia akan fana.
Tapi kalau barang siapa tiada ia dengan Allah, bahawasanya dia merasa dia mengurus diri dia sendiri. Ya, ini dapat, ini saya buat ni. Ya, ini saya. Kalau tak ada saya, mana boleh jadi? Oh, besar syaitan ni. Besar kepala syaitan ni. Siapa engkau? Ya. Allah. Ya, kalau dia tiada dengan Allah, maka adalah ia dengan dirinya. Ya. Sifat Tuhan apa? Qiyamuhu binafsi. Kita qiyamuhu bighairi ay billah. Qiyamuhu bighairi, ini makhluk. Adapun Tuhan qiyamuhu binafsi. Adanya Tuhan dengan diri dia. Apa maksud? La yahtaj ilan mujid. Dia tak berhajat kepada penentu penjadi, tak. Sebab dia adalah wujud, dia asliun. Wujud Allah adalah asli, asal. Ya. Mana wujud Ta'ala, mana ternapih. Ibaratun an nafil adamis sabiq lil wujud. Itu mana kidam. Ada pun wujud semua makhluk, dia bukan kidam. Kita baharu, mana kudus. Bila kudus, mana ada kita, bukan asli, ada kita baru datang. Sebab tu kita ada suap anak. Ada orang tak suap anak? Ya, semua suap anak. Bermakna kita ada tarikh lahir kita di dunia. Man sebelum ni tak ada. Kita tahun 60, tahun 40 kita tak ada. Kita tahun 40, tahun 20 kita tak ada. Ya, asal kita semua tiada. Itu dipanggil asal kita adamun mahad, ketiadaan semata-mata. Maka dengan rahmat limpah kasih sayang Tuhan, Tuhan izinkan kita dengan taksis iradat di azali, si Polan dia nak wujudkan tempat sekian, tarikh sekian, umur semua dah siap. Masya Allah, kan wa malam yasha lam yah. Apa yang Tuhan kehendak tu saja berlaku. Apa yang tak nak takkan berlaku. Semua yang telah berlaku, sedang dan akan datang, semua terikat dengan masyiah. Masyiatillah, taksis iradat Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak pandang. Supaya nampak lagi terang kebesaran dia, keagungannya. Kalau kita tak pandang tu, mana kita pandang diri kita, habis. Ya. Orang akan jadi melampaui batas, jadi jauh, jadi gelap, jadi sesat dalam hidup dia bila dia terasa dia sudah kaya. Apa makna kaya? Dia tak perasan dia terikat dengan Allah, tuan saudara. Kelalaian kita tak merasa kita terikat dengan Tuhan, itu punca manusia jadi sesat. Innal insana la yatgha ar-ra'ah istaghna. Innal insan, dengan insan la yatgha, confirm dia jadi sesat. Bila ar-ra'ah istaghna, bila dia memandang dia sudah cukup. Kita ada cukup tak? Sifat kita apa? Naqis, kurang. Segala kekurangan milik kita, segala kesempurnaan milik itu saja, ya. Jadi nak pandang benda tu. Kalau gagal memandang ni, kita perasan kita habis. Kita tanya, kita semayang dia dengan siapa? Kita semayang dengan dia ke dengan kita? Kita semayang tadi dengan dia, kita sekarang ni dengan dia ke dengan kita? Kalau dia nampak kita lagi, belum lagi lah, jauh lagi. Dan matikan mana? Itu mana kita mutu qabla an tamutu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Matikan kudrat kamu dalam memandang kudratillah. Matikan iradat kamu dalam memandang iradatullah. Matikan sifat kamu dalam memandang sifat Allah. Akhirnya matikan wujud kamu dalam memandang wujud dia. La mawjud bihaqqin illallah. Jadi wujud sebenar melainkan dia. Ya, wujud kita ni bukan wujud yang sebenar. Apa makna wujud sebenar? Wujud sebenar adalah wujud yang tidak didahului oleh ketiadaan dan tidak bertembung dengan ketiadaan. Mana dia bersifat dengan qadim, dia bersifat dengan tidak. Mana qadimun, zat yang qadimun wal baqi, itu zat yang mempunyai wujud yang hakiki. Selain dia semua tak ada. Zat kita bukan baqi, zat kita hadis, kemudian fani. Hadis apa maksud? Zat muttasil bil hudus, lawan baqa. Jadi wujud kita, bila kata wujud kita bukan asli, bermakna kita terikat. Mana kewujudan yang terikat itu bukan wujud sebenar. Dan kita pun tak kira, kita tak perasan. Banyak contoh kita dengan bayang. Mana wujud sebenar? Wujud kita ke wujud bayang? Wujud bayang mu'allak, dia bergantung dengan kita. Nisbah kita dengan bayang, kita asal, kita asli. Bayang tu mana zaid, datang. Maknanya wujud bayang terikat dengan kita. Kita bergerak, dia bergerak. Kita diam, dia diam. Ya. Sebab tu orang tak kira bayang. Ada orang kira bayang. Kau datang berapa orang? Empat seorang? Oh, bayang. Kau ni gila bayang. Bayang nampak tak? Nampak. Tapi orang kira tak? Tak kira. Begitulah kita misal kita dengan Tuhan. Nampak tak? Nampak. Tapi kewujudan kita terikat tak? Mana ada satu saat kita terlepas dari Allah Ta'ala? Tak ada.
kullum min indillah, semua dari dia. Satu saat pun tak boleh kita duduk, kita diam semua billah dengan dia. Bila kita kekal, mula-mula asyik kita tembak dengan zikir, lenyap yang lain, itu difana. Ru'yatullahi bila khalqin, keperasanan hati dia hilang makhluk. Tapi tak lama tu dia akan naik baka. Baka apa? Ru'yatul haq billah. Dia memandang makhluk dengan Tuhan. Bermakna dia pandang semua ni makhluk terikat. Keterikatan makhluk dengan Allah terang dalam syuhud musyahadah ni. Ya, baru dia nampak tak ada apa pun. Yang ada sebenarnya dia. Situlah punca lazat dengan Tuhan. Kalau tak sampai sini, kita tak dapat kelazatan dengan Tuhan. Ya. Benda yang paling kuat menghalang kelazatan kita ialah memandang diri kita. Kita pandang diri kita je habis. Katakan terbuka jalan makrifat dengan Tuhan. Ru'yatu wujudika mani'atun an syuhudi Rabb. Kau pandang diri engkau, kau tersekat daripada musyahadah akan Allah Ta'ala. Dan bila musyahadah tak ada, ibarat kita berjalan, mata kita tutup. Ya, kita tutup mata kita, kita start kita share, macam nak naik mari ya. Jauh je naik ya. Sampai tu tinggi minit pelantung. Begitulah mana. Bila kalbi kita tertutup, tidak ada syuhud dengan Tuhan, dia mengharum kehidupan penuh dengan sukar. Ya, kejap pung sana, kejap pung aksiden. Aksiden apa, macam-macam kelalaian maksiat itu terlalailah ya. Zahir batin rosak sana pung. Banyak dia berlaku insiden, dia akan banyak berlaku. Menyebabkan dia tak dapat berjalan betul bila kalbi tak betul menghadap tepat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu pusing-pusing banyak, dia kena banyak zikir. Setiap nafas kena fi kulli lamhatin wa nah. Ya, kita zikir ingat Tuhan tiap-tiap lamhah kelipan mata, wa nafasin tiap-tiap nafas. Sebab setiap mata, setiap kelipan mata, setiap nafas tu naik kita sedang mengambil nikmat Mana ada putus nikmat Tuhan? Kalau Tuhan putuskan kita punya apa jantung kang, dia berhentikan apa? 2 minit je kang. Dah salin kapan, salin baju lain, dah tukar uniform. Dia sangkut pun kita dah takut. Tegik-tegik tak apa, oksigen tak naik kepala, kita dah takut dah. Buat jantung tengok slow ya, anak pun dah tercengang, jalan-jalan bapak aku ingat. Sekejap lagi besok dah tak ada dah kembali. Ya, kita meminjam dan sekejap je. Dan makin lama makin dekat nak balik. Ya, makin lama makin dekat, jangan perasaan-perasaan lama tuan ni. Ya, dah lama kita duduk, makin dekat dengan akhirat, makin dekat kita nak balik menghadap Allah Taala. Ya, maka baliklah sebagai ahli ma'rifah. Ya, baliklah sebagai ahli ma'rifah. Jangan balik sebagai sebaliknya. Kalau kita balik Tuhan dan bukan ahli ma'rifah, takut dia soal mar rabbuka, kita tak boleh jawab so. Ya, takut tak boleh jawab. Kalau dia ahli ma'rifah senang. Dia kenal siapa Tuhan dia yang sebenarnya. Habis Allah Karim. Itu cara makna apa? Kita nak mengenal akan kedudukan diri kita, dan itu sangat penting. Mana orang tidak memantau kedudukan dia dengan Tuhan, jauh atau dekat, terang atau gelap, dia bahaya sangat. Ya, bahaya. Sebab musuh sentiasa maknanya mengambil maknanya perhatian kepada kita. Kita lalai je, habis. Sebab lalai itu merupakan senjata besar yang digunakan oleh musuh untuk merosakkan akan kita. Maka jikalau engkau mengambil dalil atas maqam engkau pada barang yang didirikan engkau dalamnya, maka jikalau engkau daripada ahli syariah, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya. Dan jikalau engkau daripada ahli khidmah, maka fanakan olehmu daripada nazarmu baginya. Dan jikalau ada engkau ahli hakikah, maka fanakan lenyapkan olehmu daripada fana dengan fana hingga engkau lihat bagimu fana. Kerana bahawasanya hakikat kepada orang yang menafikan asar sifatmu, segala sifatmu daripadamu dengan segala sifatnya. Dan kata setengah bermula sufi itu orang yang suci daripada dirinya dan fana dengan Tuhannya. Dan kerana inilah sufi itu terlebih tinggi makam
kerana bahawasanya ia menghimpunkan antara segala maqam dan segala hal sekaliannya, serta fana dia fillah daripadanya, kerana ia kaya dengan Allah daripadanya. Mata razaqaka ta'ah wal ghina bi anha faqad asbaqa alaik ya ni'amahu zahiratan wa batinah. Maka kata tuan pengarang di sini, maka jikalau engkau mengambil dalil atas makam engkau, ya, pada barang yang didirikan engkau di dalamnya, maka kalau kita nak tahu dan kat mana Tuhan letakkan akan kita, kan? Ya, maka jikalau engkau daripada ahli syariah, maka lazimkan olehmu akan dirimu kepada asarnya. Ya, dia ahli syariat, dia lazim pada asar lagi. Dia masih nampak asbab tu maknanya. Kalau ahli hakikat dia nampak muasir, iaitu yang memberi kesan. Siapa dia? Wallahu ta'ala. Dan jikalau ada engkau daripada ahli khidmah, ahli khidmah mana orang yang menunaikan segala tuntutan Tuhan tanpa memandang kepada sawabul amal, mana ganjaran pahala dia tak pandang. Dia tak ada cerita fadilat lagi tentang ni. Fadilat peringkat awal, ya, peringkat fadilat tingkat awal. Dan semua itu dilakukan oleh Nabi SAW, sebab Nabi berdepan dengan semua lapisan masyarakat. Orang baru masuk Islam kita cerita fadilat supaya mereka ada semangat. Tapi bila dah tengah, tak payah, jangan cerita lagi fadilat lagi. Sebab kita nak bukan benda fadilat tu syurga ke apa, semua makhluk kita nak tuan dia, ya. Man wajadallahu wajada kulla syai', siapa dapat Allah Ta'ala dia dapat segala-galanya, ya. Maka fana'lah olehmu daripada nazarmu baginya, ya. Jadi mana kita fana, lenyapkan pandangan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia macam budak dah tuan-tuan ni. Anak kita 7 tahun, 17 dengan 27 ke atas, ya. Kalau sekiranya tak ada kipas, apa tak ada? Oh, karen tak ada, tinggal sound ni. Oh, dia tenang. Ada apa? So dia diam-diam ni. Bang sikit dah ni, neraka lagi panas dan habis tu. Allah karim. Dan jikalau engkau daripada ahli khidmat, kalau betul kita khidmatan, fanakan olehmu daripada nazarmu baginya. Bagaimana bagi asar, ya? Orang kalau peringkat awal dia patut asar, ya, dia buat ibadat tanpa asar. Apa asar? Makhluk. Apa? Syurga, neraka, itu asar makhluk. Masih kalbi dia bergantung pada pandangan janji-janji. Kalau dia ahli lah, dia nak tuan di sini. Dan jika ada engkau daripada ahli hakikah, mana orang yang memandang kewujudan hanyalah Allah Ta'ala saja, maka fana olehmu daripada fana dia pun dilenyapkan hingga engkau lihat bagimu fana tadi, kerana bahawasanya hakikat kepada mereka itu menafikan asar, segala sifat kita nafikan. Nafi di mana tu? Bil mulahazatil qalbi, luar nampak, mulahazah dalam tu, dengan segala sifatnya. Matikan sifat kita dengan sifat Allah Ta'ala. Tu. La yakhruju min awsaf illa bisyuhuril awsaf. La yakhruju min wasaf illa bisyuhuril wasaf. Ya. Kau tidak akan dapat keluar daripada sifat-sifat kecelaan kecuali kau pandang sifat-sifat kesempurnaan dia. Ya, kalau tak jali dia pandang sifat kebesaran dia, habis sifat kita. Maksud dia apa? Kunci segala penyelesaian penyucian dalaman ialah apa? Musyahadatul qalbi. Ya, menghadapnya kalbi tepat dengan dia je, lazat, habis lain semua padam. Cantiklah dia. Sebab kaedah dia apa tu? Pamadamal abdu lam yushahid awsaf rabbi al-azim, la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-laima khurujan kulliyan. Selama hamba itu tidak dibukakan musyahadah kalbi dengan Tuhan,
Tak mungkin dia boleh keluar daripada penyakit-penyakit nafsu yang begitu banyak. Ya, secara total tak keluar. Kecuali dipandang dia wasaf Allah Ta'ala, apa tenggelam. Ya, dipandang dia kudratillah, hilang kudrat makhluk. Dipandang ilmu Allah, hilang ilmu makhluk. Dipandang taksis Allah, hilang taksis makhluk. Dipandang pada perancangan Allah yang mentadbir, hilang tentang makhluk. Dipandang wujud Allah, hilang wujud makhluk. Baru dia sempurna tauhid dia. Ya. Sahibul haqiqah ghaba anil khalaq bi syuhudil malikil haq. Orang yang duduk dalam makam hakikat sebenar, lenyap makhluk. Pandangan dalam dia, bukan pandangan luar dah, luar nampak ni. Pandangan dalam ni dan dia tak perasan makhluk ni. Sebab apa? Dia sedang asyik berlazat dengan Tuhannya. Macam kita lah tadi pandang bayang, nampak tak? Bayang nampak, tapi kita kira tak? Ya. Berbayang tak ada apa. Itulah maksudnya. Ya, bila kita sedang asyik dapat terbuka dengan Tuhan, syarat terbuka. Bila terbuka dengan Tuhan, boleh tampak apa makhluk, tak ada apa pun. Tapi kalau dia tak terbuka dengan Tuhan, dia dikelirukan pandangan nafsu, maka kita wah, dia nampak makhluk hebat, makhluk ni handal. Ya, dia kena tipu yang dan pandangan dia pandangan palsu yang pandangan dia hakiki ialah tawajuh kalbi dia dengan Tuhan. Tu pandangan hakiki. Boleh kenal sebenarnya Allah Ta'ala. Ya. Sebab bila datang nur je, ja'al haq wa zahqal batil. Datangnya hak apa? Ma'rifatan khassah. Pum dalam kalbi serang. Wa zahqal batil, segala kebatilan-kebatilan perasaan manusia itu hilang. Ya, hilang, lenyap. Disuruh dengan nur ma'rifat. Sebab pentingnya kita mencari ma'rifat yang sebenar. Sebab tu rahsia sebenar kenapa Tuhan sebut ya, uhibbu an u'rifa fa khalaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, maka aku jadikan makhluk. Dan kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan alat liya'buduni bimakna liya'rifun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat. Apa ibadat situ? Ai illa liya'rifun. Supaya mereka kenal siapa dia Ta'ala. Kalau insan dia kenal siapa dia Ta'ala, masya-Allah, qalbi dia tak akan beranjak dengan Tuhan, confirm. Ya. Qalbi akan jatuh cinta, jatuh hati, jatuh rindu bila dia kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau tak ada rindu, dia belum kenal. Kalau dia kenal, confirm dia rindu dengan Tuhan. Ya, mana hati yang tidak terjatuh dengan benda yang paling hebat? Ha? Mana dia? Ha? Hati manusia akan jatuh benda yang paling hebat, baru dia faham, oh, seronok. Benda paling hebat, siapa lebih hebat daripada Ta'ala? Ya, situ kita test balik kat mana kedudukan kita. Ya, kat mana kedudukan kita, kenal atau tidak. Betul, arif bila dia kenal dia Tuhan, habis. Ya, berlazat ia dengan Tuhan, bukan berlazat dia dengan bayangan. Dan ini kita berlazat dengan makhluk. Ini bayang. Ya, sebab dia panggil kita ni gila bayang banyak. Gila bayang. Gila ke makhluk tu gila bayang. Mencintai, meletakkan kalbi pada benda yang tidak ada hakikat. Ya, hakikat wujud sebenar dia. Ya, sebab last kali kemuncak mengenal dia apa? Ada ia, tiada engkau. Ada ia, tiada engkau. Nanti dia kata, kan ada ni. Kan kita ni ada. Orang kata tak ada pula. Ada yang hakiki. Bukan ada majaz. Ada kita ni majaz. Apa nama majaz? Sandar ambil nama je. Air pipe. Air pipe tu betul ke air pipe? Tuan-tuan pergi kedai highway, ambil batang pipe, pergi pulas 3-4 orang. Kan air tak keluar, darah keluar tangan ni. Tepuk besi tu kita pulau Muhammad. Kata air pipe pun kita perah. Kalau tebu tak apa, dia perah air tebu, keluar tebu air. Air pipe. Jadi disandarkan saja air itu kepada pipe, itu dipanggil majaz, bukan hakiki. Hakiki itu kat kolam tu, dalam tunggal. Itu hakiki. Bagi kita ada majaz, ada hakiki, ada hakikat dan ada amanah syariat, dia zahir. Ya, zahir dia nampak pada kita. Maka hakikat dari dia. Dia suruh pandang hakikat. Padamkan pandangan majaz, terbuka pandangan hakiki. Kalau kita asyik memandang majaz, hakiki akan ditutup. Tuan tak buka. Sebab keadaan dia bila kunci baru terbuka. Bila padam baru menyala. Kita tak, bila padam terus gelap. Padam kalbi kamu dengan makhluk. Nak saya Tuhan buka dengan dia. Itu maksudnya. Kunci pandangan kamu dengan makhluk, Tuhan akan buka dengan dia. Ya, nak kunci makhluk, nak test kita boleh kunci tak kunci Tuhan. Hati kita dengan makhluk. Kan kita besok pergi, kalau orang pergi jabat, suruh pergi jabat. Suruh dia pakai selipar sebelah lain, boleh pakai?
bagi sifat satu belah warna kuning, sebelah warna hitam. Kau bagi skor. Jangan lekang orang. Tu orang. Baju kena dawat sikit dah tak nak pakai. Kan? Baju kena dawat sikit. Orang salin rumah. Baju kau orang. Orang. Orang dalam orang. Kalbi kau ada orang, kau takkan sampai ke Tuhan. Imanu mar la yakunu mutakamila hatta yarana naskal ibil musilah. Iman seorang takkan sempurna, takkan menjejak hakikat. Itu maknanya. Ya, hatta yarana naskal ibil musilah, sehingga dia pandang manusia macam pandang unta. Ya, dia pandang manusia macam pandang unta. Apa maksud dia? Kita pandang unta, ada rasa tak? Kita pakai baju buruk, ada rasa tak? Tak ada. Pakai baju baru, tak ada. Mana unta tak ada dalam kalbi tu. Itu maksud dia. Ya, bukan menguntakan orang. Jangan unta orang, marah orang. Kau macam unta, sepak orang. Bukan menguntakan orang. Memandang makna tidak ada dalam kalbi kita, melainkan dia. Ya, sebab pandang kita kena pandai. Kau kerti melihat tak? Adakah aku tak kerti melihat? Aspek mata tak pakai, bukan melihat tu. Lihat tu beruk, boleh lihat kan? Melihat bil basirah dengan dalam. Ya, melihat sebenarnya apa? Kau buka je mata luar, mata dalam kena buka. Mata luar memandang kesan asar, mata dalam memandang muasir. Ya, al-basar la yara illa al-khalaq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar dia tak pandang melainkan makhluk ya. Tapi mata dalam dia tak pandang melainkan Tuhan bagi makhluk. Apa makna pandang dalam? Syuhud, musyahadah akan Allah. Dan bila musyahadah terbuka, bila cermin hati bersih. Sebab suruh riadah. Ilmu dan riadah serentak. Apa dia hati boleh uruj, boleh naik, terangkat makrifat dia kepada Allah Ta'ala. Dia bersih cermin, Masya Allah. Sedap tak memandang tuan? Ya, memandang tu biar yang sedap bila? Pemandangan kita sedap bila? Bila clear lah tuan-tuan. Ya, pandangan kalau tak clear pening. Tak nampak sih, tak nampak. Anak ni tak apa nampak buat kita malam, tak apalah, naiklah saya bawa. Orangnya naik. Mahu atau ayat tuan, saya jalan kaki pun tak apa. Ya, dia mesti clear. Bila clear terang, baru sedap berjalan. Begitulah qalbi. Dia cermin hati clear, bersih daripada makhluk, dia sedap dengan Tuhan, baru sedap berjalan. Pum. Dia clear tu makna apa? Membuang yang lain, melenyapkan yang lain. Dia aja, baru clear. Itu makna fana. Fana maknanya tak ada yang lain, dia nampak dia je. Ru'yatullahi bila khalqin. Dia syuhud akan Allah, tak ada makhluk dalam kalbi. Walaupun jasad dengan makhluk. Ini pakaian Nabi-Nabi Rasul-Rasul yang diwaris pada para awliya. Ila apa? Abdanuhum ma'al khalaik wa qulubuhum ma'allah. Jasad dia dengan makhluk, rohani dia dengan Tuhan. Ya, kita nak rohani itu. Dia pun dalam kalbi, roh, sir, asrar, semua nama-nama dia tadi. Itu syarab dan sebagainya. Yang yang kita nak kontrol, sebab dia yang boleh menangkap pick up makrifat. Ada pun jasad kita yang itu kita jaga macam-macam, sakit sikit semua baling yang lahat itu. Ya, dia orang bawah ke orang atas ke, dia rakyat ke, dia sultan, dia agung ke, semua baling dalam liang lahat itu. Yang lahat pun dah siap tunggu. Ya, ini tak ada apa tuan, ni jasad lagi gemuk dia, ulat lagi sedawa. So, ini makan seminggu tak habis kan. Itu sangka. Yang nampak ni sangka. Kita nak yang dalam tu, hakikat diri kita, ar-ruh, dia tu yang dah pernah mengenali Tuhan dalam alam zarri dulu, alam lahut. Ketika Tuhan kata ala sabirabikum qalu bala, semua dah kenal. Tapi bila Tuhan turunkan atas alam mulki sekarang ni, dia pasang dengan sangkar yang ada sekarang ni, ya, dengan berbagai saiz rupa, berbagai warna, dia penuji dia dengan nafsu, dengan dunia, dengan syaitan. Habis terbalik. Terbalik, terlingkup macam-macam. Maka Allah kasih sayang di antara orang yang mengingatkan balik rasul demi rasul, dan disutup dengan Nabi besar kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau cari jalan. Sebab kata ni cari jalan kembali. Ya, kita cari geti, cari jalan pulang, insya-Allah kita selamat. Ya, jalan untuk kembali pada Tuhan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Mana nafsu yang tetap dengan Tuhannya, yang tidak ditawan oleh makhluk, atau mana nafsu yang tenang, mutmainnah. Ya, irji'i, kembali. Ini jalan kembali. Maknanya kita nak carikan jalan kembali, mesti kita tenangkan kalbi kita menghadap dia. Kalau kalbi tak dapat ketenangan menghadap dia, nak menghadap dia payah liau, dia tak jumpa jalan kembali ni. Takut dia tak jumpa jalan kembali tu. Ya, dia kena betul-betul kalbi mutmainnah,
boleh dapat jemputan, irji'i ila rabbik radiyatan mardiyah, reda dan diridai. Pada khuli fi ibadi, dan sekali diangkat masuk abdi sini, abdul ditaksis dan dipilih, maka wadkhuli jannati. Maka syurga itu ada dua, akhirat maklum, di dunia yang kita cari sekarang sebelum mati, ya boleh jannatul ma'rifah, ya, bila hati dia stop dengan Tuhan, tenang, melazat, Tuhan akan buka, ya, buka, ada dapat jasad dia bersama makhluk rohani dikekal dengan Allahumma ja'alna minhum. Kemudian summa qalu Allah a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma salafa min dzunub wa aslina ya rabbi ya rabbi wa inna khairal anbiya. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Allah